Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup 5 ingin membincangkan di bawah topik buli cyber di kalangan pelajar. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa buli cyber merupakan satu fenomena baru yang semakin meningkat selaras dengan kemajuan teknologi masa kini. Oleh yang demikian, jenayah buli cyber dari luar negara maupun dalam negara yang mendapat perhatian di seluruh lapisan masyarakat. Ia cukup membuktikan bahawa jenayah buli cyber boleh membawa kesan yang amat buruk kepada golongan pelajar. Justru, fenomena buli cyber memberi kesan yang negatif kepada golongan remaja, terutamanya dari sudut psikologi. Grup kami terdiri daripada 6 orang dan mereka akan menerangkan setiap satu mengenai buli cyber di kalangan pelajar. Okey, ini isi kandungan yang kami cari untuk buli cyber di kalangan pelajar. Yang pertama iaitu kami buat pengenalan, yang kedua definisi buli cyber, yang ketiga kajian dan maklumat semasa buli cyber di kalangan murid, seterusnya kesan buli cyber di kalangan murid dan seterusnya solusi terhadap buli cyber di kalangan murid. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Yang pertama, kepesatan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi TMK ni telah banyak mengubah corak interaksi masyarakat sejagat. Yang kedua, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ni dia dilihat semakin meluas apabila masyarakat global meletakkan teknologi maklumat dan komunikasi sebagai satu anjakan kehidupan dalam dunia serba moden. Yang ketiga, di sebalik manfaat teknologi maklumat dan komunikasi yang meluas dalam kehidupan masyarakat moden ni, pada masa yang sama perkembangan ini turut meningkatkan tingkah laku negatif dalam alam cyber, antaranya buli cyber. Kemudian buli cyber ni ia merupakan antara bentuk gangguan yang paling kerap berlaku khususnya dalam kalangan remaja dan murid masa kini yang lahir dan hidup dalam dunia serba digital dan berteknologi. Pada definisi, itu definisi buli cyber. Smith et al. 2008 mendefinisikan melakukan buli cyber ini ialah tindakan agresif yang disengajakan menggunakan bentuk hubungan elektronik seperti laman rangkaian sosial. Ia adalah secara berulang kali dan dari masa ke semasa terhadap mangsa yang tidak mampu mempertahankan diri mereka. Buli cyber ni dia tidak membawa kepada keganasan fizikal, tetapi dia boleh memberikan kesan jangka panjang kepada mangsa. Pak Jin dan Hinduja 2012 mendapati masa buli cyber ni akan menghadapi masalah penurunan prestasi akademik, mungkin sekolah, menipu dalam peperiksaan, terlibat dengan ketahian Al-Quran dan kes jawapanah. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita akan lihat kajian dan maklumat semasa buli cyber di kalangan murid. Di sini terdapat dua perhatian daftar. Lihat perhatian daftar yang pertama yang bertarikh 2 Januari 2018. Ancaman buli cyber semakin serius sehingga sangka membunuh diri. Terdapat mangsa yang telah membunuh diri kerana terlampau tertekan di antara buli cyber yang berlaku terhadap dirinya. Ini menunjukkan bahawa buli cyber mampu merajut nyawa seseorang sekiranya tidak didenda. Kita tengok perhatian akhbar yang kedua pula yang bertarikh 29 Oktober 2019. Pembuli cyber perlu diajar bersopan. Di artikel ini ada menyatakan tentang akta yang telah diwujudkan di Malaysia yang melindungi mangsa buli cyber. Pembuli cyber akan dikenakan tindakan sekiranya disabit kesalahan. Antara tindakan yang dilakukan ialah denda sebanyak RM5,000 atau penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Lihat pula kepada infografik. Infografik yang pertama menerangkan apa itu buli cyber ataupun buli online. Yang kedua dia menerangkan juga jenis-jenis buli cyber. Dan yang seterusnya dia menjelaskan tentang kesan buli cyber terhadap mangsanya dan cara bagaimana mencegah buli cyber itu daripada berlaku. Dia juga menyatakan tentang statistik mengenai kes buli cyber yang terdapat di Malaysia. Infografik yang kedua telah menerangkan tip bagaimana
cara untuk kita menghindar bully cyber di media sosial. Seterusnya kita lihat pula kepada statistik. Statistik kes gangguan cyber berdasarkan klasifikasi kejadian umum pada tahun 2017 menunjukkan pada bulan Mei terdapat banyak kes cyberbully yang berlaku dengan bilangan sebanyak 119 buah kes dilaporkan. Statistik bully cyber yang dilaporkan ke Pusat Bantuan Cyber 999 pada tahun 2017 juga turut menunjukkan bahawa lebih banyak kes buli yang melibatkan mangsa belia yang berusia berbanding kanak-kanak dan remaja. Kita lihat kes buli cyber membabitkan peringkat umur. Baik, pada peringkat umur 19 tahun sehingga 25 tahun terdapat 246 buah kes dilaporkan. Manakala pada umur 26 tahun sehingga 40 tahun terdapat 314 buah kes dilaporkan. Menurut kajian Microsoft Global Youth Online Behavior Survey pada tahun 2012, daripada 25 negara yang dikaji, Malaysia menduduki tangga ke-17 tertinggi dalam cyberbully. Kajian terhadap kanak-kanak dan remaja berusia 8 sehingga 17 tahun tersebut mendapati kejadian cyberbully di Malaysia tidak jauh berbeza dengan statistik global sebanyak 37%, iaitu dengan 33% remaja Malaysia melaporkan pernah dibuli secara atas talian. Ini menunjukkan keseriusan kes buli di Malaysia dan perlu dibendung dengan segera. Seterusnya kita pergi kepada kesan cyber di kalangan murid. Terdapat 3 kesan yang boleh diperolehi daripada kegiatan buli cyber dalam kalangan murid, iaitu dari segi emosi, fizikal dan juga psikologi. Okey, yang pertama dari segi emosi. Okey, kegiatan buli cyber yang agresif boleh menyebabkan seseorang murid ni berlaku gangguan emosi atau kemurungan ataupun tekanan. Hal ini disebabkan mereka yang menjadi mangsa buli, akan merasai rendah diri, akan merasai malu dan mempunyai tekanan dengan situasi yang berlaku. Okey, selain itu, mereka juga akan hilang selera makan, mempunyai gangguan tidur, sehingga berlaku gangguan perhubungan sosial di mana mereka tidak mahu berjumpa dengan orang lain. Kesan yang kedua ialah kesan dari segi fizikal. Merujuk kajian Sigurdsson, Wallander, Sun 2014, Work, Copeland and Engel 2013, kesan jangka panjang secara fizikal adalah terhadap kesihatan mangsa buli itu sendiri. Menurut kajian, mangsa dilaporkan mengalami masalah kesihatan seperti kesakitan badan, sakit kepala, juga masalah yang lambat pulih dari kesakitan. Ini kerana pembawakan dari sudut emosi, kemurungan tadi menyebabkan sehingga terjejas kesihatan mereka. Kita pergi kepada kesan yang ketiga, iaitu kesan psikologi. Kebanyakan mangsa buli ini akan mengalami satu atau lebih daripada kesan psikologi, iaitu murid akan merasa tidak mahu ke sekolah, prestasi murid akan menurun, juga murid-murid akan rasa perasaan memberontak itu lebih kuat, rasa kesunyian, rasa disingkirkan oleh rakan-rakan, sehingga mengakibatkan mereka ingin membunuh diri. Ini adalah antara kesan-kesan psikologi dalam kalangan disebabkan oleh kegiatan cyber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya ingin membincangkan mengenai solusi terhadap buli cyber di kalangan murid. Yang pertama adalah memberikan kesedaran melalui kempen dan iklan di sekolah. Menampakkan dan membuat kempen adalah perlu di sekolah supaya murid memahami dan mengambil serius akan langkah keselamatan apabila menggunakan aplikasi di telefon pintar.
Setiap input yang berkaitan dengan jenayah cyber hendaklah dikongsikan agar ia menjadi iktibar kepada murid terhadap perkara yang telah berlaku supaya tidak berulang serta terkena kepada mereka. Seterusnya adalah mengkaji dan mewujudkan undang-undang cyber. Pihak berkuasa seharusnya mengkaji dan memperkenalkan undang-undang yang mampu menghalang jenayah cyber ini berlaku dalam negara kita, terutama di dalam kalangan murid. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia yang ditubuhkan pada 1998 perlu diperkasakan agar keselamatan cyber dalam negara dan juga dalam kalangan murid dapat dijamin. Okey, yang ketiga adalah memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan cyber. Seperti mana yang kita tahu, hampir setiap murid mempunyai gadget atau telefon pintar sebagai kegunaan harian, tetapi etika dan cara penggunaannya tidak dididik dengan betul. Justeru, sekolah adalah tempat permulaan dalam membentuk generasi yang berilmu pengetahuan terhadap penggunaan teknologi yang beretika. Okey, ini adalah antara sumber rujukan yang telah kami temui di internet sebagai rujukan untuk topik kami. Okey, sekian sahaja dari grup kami, iaitu grup 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.